dunya wa wasa'na rizqan. Allahumma amin. Kita buti di qaul al-musannif Imam Syafi'i dah, qaul Imam Syafi'i. Okey. قول المصنف رحمه الله قال الإمام الشافعي أو قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Sini kita boleh ambil cara manhaj cara hatur kitab. Ulama ya hatur ke mana supaya Imam Muhammad Al-Wahhab ni ya Syekh Muhammad Al-Wahhab ya hatur ke mana ya bagi dalil Quran, lepas tu ia berkata ulama. Sini ia dua berkata Imam Syafi'i dan berkata Imam Bukhari. Yani min manhaj Syekh Muhammad Al-Wahhab fi kitabih an yasrud ad-dalil min al-Quran thumma ya'ti bi aqwal as-salaf rahimahullah. Minta maaf saya kena guna dua bahasa kerana ada pak bakak dia masuk dengar dia tak faham bahasa Melayu. Dia suruh campur bahasa Arab dengan bahasa Melayu dah. Baik. Jadi kita boleh tahu cara Syekh Muhammad Al-Wahhab ni dalam kitab dia cara dia bagi dalil Quran. Lepas tu kalau ada hadis dia bagi dalil hadis. Lepas tu dia sebut kata ulama. Sini dia bagi dua berkata, kata Imam Syafi'i dan kata Imam Al-Bukhari. Sini kata law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat turun ayat-ayat lain, malakah surah Al-Asri cukup dah jadi hujjah. Cukup jadi hujjah kita. Yani هذا القول للإمام الشافعي قال الله سبحانه وتعالى لو لم ينزل إلا سورة العصر لكفانا حجة ودليلا وبرهانا. Yani kalau Allah Subhanahu Taala tak buat turun surah-surah lain, ayat lain cukup dah. Cukup untuk kita nak buat hujah, untuk nak buat dalil. Mari soalan sini. Ini satu riwayah dah, satu riwayah. Riwayah selagi riwayah ukhra, "Law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Atau riwayah yang dua, "Law tadabbara an-nas hadhihi surah lawasi'athum." Kalau manusia mari tadabbur surah Asri ni cukup dah. Tak kena tengok ayat-ayat lain dah. Ya ada dua riwayah Ada riwayah kata surah Asri ni hujjah, dalil, cukup dah. Tak kena surah lain dah, ayat lain dah. Riwayah yang dua, kalau kita mari tadabbur surah Asri ni tak cukup dah, tak kena tadabbur dah surah-surah lain. Kerana arti khulasah dia tu nak sapa gapo, Imam Syafi'i nak sapa gapo kita, nak sapa kata tajuk hok dalam surah Asri itu penting. Muhtawa ma fi surah Al-Asri muhimmah jiddan. Gapo Allah Subhanahu taala suruh dalam surah Wal Asri itu itulah ialah penting. Ai syai yani mawjud min muhtawa fi surah Al-Asri fa hiya muhtawayat muhimmah jiddan. Sebab tu Imam Syafi'i dia sebut dengan cara uslub ni. Tapi mai soalan bagaimana kita nak takwil atau nak sebut rahsia geno Imam Syafi'i sebut lagu tu. Kalau kira dalam ayat ni tak ada hajar cara semaya, tak ada hajar cara zakat, tak ada hajar cara puasa. Pasti kita cukup ke mana dalil ni? Tu soalan. Yani yati soal muhim, idza kanat hadhihi surah kafiyah للدليل والبرهان فأين تعليمات العبادة mana cara ibadat, aina ta'limat al-muamalah, cara nak muamalah jual beli, aina ta'limat al-akhlaq, mana cara akhlak, tak ada dalam surah ni. Pakai sebut sabr ya. Akhlak sobat tu ya. Kita nak jawab lagi mana? Mana arif al-jawab? Baik, jawab dia kafiyah fi iqamatil hujjah wa bayan tariqatun najah wassalam. Cukup untuk nak hujjah, bukan untuk nak dalil ibadat dak. Dan cukup nak tunjuk jalan yang berjaya, jalan hak apa panggil
Kalau kita tak aman dengan dia ni jadi rugi. Tu situ cukup. وليس المقصود كافية في جميع أبواب الدين وتفاصيل العبادات والمعاملات. Bukan maksud dia cukup untuk nak dalil cara ibadat, dalil cukup dalil untuk muamalat dan dalil untuk akhlak. Tak, tu bukan maksud situ dah. Hada huwa maqsud al-Imam Syafi'i. Jadi khulasah maksud Imam Syafi'i itu kata nak ayat terbenar empat perkara hak dalam surah Asr itu penting. Satu, al-iman. Dua, al-amal. Tiga, ad-da'wah. Empat, as-sabr ala al-adhabi. Empat perkara hak Syekh Muhammad Abdul Wahab sebut tu mula-mula tu masalah yang mula. Masail al-arba'al ula. Empat perkara semua hak mula-mula tu penting. Ya ayyuhallazina amanu, wala kita mari ayat ni saya pun nak sebut kaedah lah. Jadi kita boleh kita nak ngaji dah. Kita kau ngaji ada apa faedah saya sebut. Dalam kaedah kata Allah Subhanahu wa taala kalau dia panggil dengan beriman, Allah Subhanahu wa taala idza nada bil iman fa innahu yadullu ala syai'ain. Yadullu ala anna alladhi sayati min al-awamir min أنواع الإيمان أو من شعب الإيمان ثم من يعمل به يلزم من هذا النداء العمل بهذه الأشياء. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia panggil dengan cara iman, ya ayyuhallazina amanu, kita kena ingat untuk tambih, ada ditambih. Maksud dia tu kullu ma yunada biha min a'mal fa huwa min asbab ziyadatil iman. Semua hak dia sebut tu, dah al-munada tu masuk dalam sebab tambah iman kita. Dan mesti kita kena buat. Dia panggil orang iman, orang sifat iman, orang sifat iman, ada iman kena buat benda ni. Jadi empat perkara hak dia panggil tu kita kena buatlah. Al-ilm, ad-da'wah, al-ilm, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Ilmu, mengaji dan kita kena amal hak kita ngaji dan kita kena dakwah sebab hak kita ngaji. Dan kita kena sabar dalam kita ngaji dan dalam kita beramal dan dalam kita dakwah. ثم قال رحمه الله وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Imam Bukhari masyhur Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari. Wulida ia lahir tahun 194. Dia lahir yatim. Jadi alhamdulillah lah banyak ulama hak padah tu banyaklah lahir tu yatim. Jadi kita sini boleh faedah kata yatim tu kalau kita kena jadi yatim lah qadarullah ada anak-anak yatim tu bukan sebab jadi kita tak ngaji, kita kena usaha ke ngaji lagi sebab ulama pada pun banyak yatim. Bukhari yatim, Imam Ahmad yatim, Imam Syafi'i mak dia dah bagi ngaji. Jadi keluarga mak dia tu dah usaha jadi dia alim. Dia meninggal tahun 250 ni. 250 ni. Soalan yang penting sini, limadha naqala al-musannif qaul al-Bukhari huna? Apa Imam Ahmad Syekh Muhammad Abdul Wahab pilih berkata Bukhari gitu sini. Kalau kita tengok Bukhari ini berkata Bukhari tak ada dakwah, tak ada sebut sabar, tak ada sebut apa panggil amal. Sebut apa? Sebut ngaji saja, ilmu. Sebut ilmu saja. Dua ni tak sebut. Apa yang tak sebut hak lain lagi, yang sebut hak ilmu saja. Dia boleh jawab. السؤال لماذا نقل المصنف قول البخاري الذي يتعلق بالعلم فقط دون غيره من الصفات الثلاث الأخرى. Ya boleh tolong jawab. Ya ilmu ni ya dia mula-mula hak nak kecek pe nak buat amal lepas tu nak dakwah orang. Ya. Dia jumpa musibah ke apa ya boleh sabar dengan ilmu yang ada. Ya, kita sini kena kasfi.
Sini kita ambil dalil yang saya sebut minggu lepas. Jangan lupa dah dipanggil dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam. Kerana ilmu ni asal, bahawa kita ngaji, lawazim dia, dalil lawazim dia, mesti lepas ngaji kena beramal. Bahawa dalil beramal kita kena ngajar. Bahawa kita nak ngaji, nak ngajar, nak beramal kita ngaji, kena sabar. Dia panggil satu ni cukup. Satu, dia sebut ilmu saja ni cukup. Hal lain tu mari dengan dalalatul iltizam. Lazim, kita ngaji lazim. Kena, mesti. Kena amal. Kita ngaji mesti kena ngajar. Kita ngaji mesti kena sabar. Jadi sebut so tu cukup. Jadi khulasah Imam Muhammad Wahab nak sebut kata gapo? Kata semua amal hak tu hak penting sekali. Nombor satu belum kita nak buat gapo-gapo kena mengaji. Berarti dia bagi dalil. Ya dalil apa? Ya dalil kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Belum dalil kita panggil bahasa Arab panggil tahqiq. Nak tahqiq berkata Imam Bukhari ni betul tak dalam kitab dia. Kita kena klik kitab pada Sahih Bukhari. Bahawa kita klik kitab Sahih Bukhari, Bukhari sebut apa? Qala al-Bukhari rahimahullah babun al-ilmu qabla al-amal qabla al-qawli wal-amal. Patu liqawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi hak dalam kitab Bukhari itu ia sebut, ia kata apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal liqawlihi ta'ala. Tak ada wad dalil. Jadi wad dalil ni kalau kita tengok ni hak berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Wad dalil itu berkata dia. Hak dia tambah. Bukan hak dalam Bukhari. Dalam Bukhari ia sebut liqawlihi ta'ala. Boleh dia tambah tu nak bagi kau jelas. Dia kuna awdah. Dia tambah tu nak bagi kau jelas lagi. Baik. Yaqul Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kita nak ambil dalil mana kata ayat ni penting atau ilmu penting. Kita nak ambil wajh dalalah atau syahid kata ayat ni penting. Ayat ni apa ni ilmu penting. Kelebihan ilmu dalam ayat ni. Kita nak ambil lagu mana wajh syahid min hadhihi al-ayat. Dia tahu. Dia tulis royak tik. Sini kata fa'lam, ngaji dulu belum kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak istighfar. Belum tu kita ngaji dulu. Ayat ni satu dalil kelebihan ilmu, fadilatul ilm. Man yastati' an yubayyana fadl al-ilm. Ya tak boleh sebelum takhrij ayat saat ni boleh buat baik fadlul ilm. Baik. Dalil dia Allah Subhanahu taala utama dengan ilmu belum akidah. Belum dia nak minta Allah Subhanahu taala nak minta syahadah tauhid tu la ilaha illallah, dia minta apa? Dia minta suruh kita ngaji dulu. Karena kalau kita apa ni sebut zikir la ilaha illallah atau kita sebut saja la ilaha illallah tapi kita tak tahu gapo makna la ilaha illallah, gapo kena buat dalam la ilaha illallah, dalam tauhid kena buat gapo, kena jauh dari syirik, kita tak tahu, tak faedah. Mafi faedah. Sebab tu dalam syarat hak 7 syurut la ilaha illallah hak 7 tu, satu syurut tu al-ilm. Satu syarat Allah Subhanahu taala timur la ilaha illallah kita tu, satu syarat dia al-ilm. Ahadu syurut la ilaha illallah al-ilm. Dia 7 semua syurut la ilaha illallah. Dia boleh sebut tak? 7 semua. Mari kita sebut, Pak itu angkat sebut kali. Gapo tak dalam syurut la ilaha illallah 7 tu? Baik. Harap dia tahu kan lah.
Al-yaqin, Al-yaqin, so. as-sidqu, As-sidq, 2. inqiyad, Al-qiyad, 3. mahabbah, Al-ilm, ni lah, ilm, 4. al-ilm, Ya, betul. mahabbah. Mahabbah, ya. 5 dah ada 2 lagi. Hak kita kena sempurna tu la ilaha kita tu, la ilaha illallah tak sempurna. Syuruk la ilaha illallah tu, Allah Subhanahu taala ulama kata syuruk la ilaha illallah ni sebagai apa? Anak kecil gigi ya. Kalau anak kecil tak ada gigi nak buka syurga tak boleh dah. Miftahul jannah. Nak buka syurga tak boleh ada gigi ya. Gigi ya 7 semua dah. Gapo dah? Qabul. Ni, betul? Ikhlas. Al-ikhlas. Al-ikhlas, ahsan, al-ikhlas. Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah yasbut ala baitain al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ya akhi ma aqul was-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqaka Allah lima ahabbah. 7 semua. Boleh tulis kat sini ni? Boleh tak tulis dah apa? Mana nak tulis mana di sini dah Pak komen dah. Okey, nanti saya tulis Dia kata al-ilmu wal yaqinu wal qabul. Fadri wal inqiyad wal inqiyad. Fadri ya akhi ma aqul. As-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allah lima ahabbah. Ini Al-Hafidh Hakami dalam kitab adalah manzumah ya Sulamul Wusul, dia sebut dua bait ni untuk kita nak hafal mudah. Al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ya akhi ma aqul was-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqaka Allah lima ahabbah. Jadi kita boleh tahu penting ilmu ni hadis apa panggil ayat hak Imam Bukhari sebut dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab gibuh dalam kitab dia tu. Asal ni fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi wastaghfir li dhanbi. Wajhud dalalah dalam apa ni kelebihan ilmu ni, satu syarat belum kita nak apa ni nak sebut la ilaha illallah, nak beriman, belum kita nak istighfar, kita kena mengaji dulu. Okey. Qala al-musannif rahimahullah apa lagi? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal dah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Sini wajh syahadah lah. Jadi Bukhari kata Allah Subhanahu taala mulai ilmu belum kita nak berqaul tu la ilaha illallah, belum kita nak sebut la ilaha illallah. Lepas tu wal 'amal istighfar. Istighfar amal. Belum tu kita kena ilmu dulu, kena ngaji dulu. Ya. Qala rahimahullah, ni masuk masalah yang dua. Masalah yang satu sudah dah 4 perkara saat ni. Ni masalah yang dua pula. Ni semua mukaddimah ni belum nak masuk usul salasah dah. Usul salasah tak masuk lagi ni. Ni baru yang nak sebut masail 4, lepas tu dia sebut masail 3. Lepas tu baru nak masuk dalam usul salasah. Masalah yang 3 ni, masalah yang 2 ni 3 masalah dah. Nuqtah yang 2 3 masalah. Qala rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allum hadhihi al-masail al-thalath wal 'amalu bihin. Wal 'amali bihin. I'lam rahimakallah. Sini dia doa mula pula. Ini satu adab, satu manhaj ulama. Kalau dia nak buat kitab ke apa tu dia sebut ya doa jadi rahmat. Karena seperti kita sebut samalah, ilmu ni satu Allah Subhanahu taala wi rahmat kita kerana malaikah ya turun. Masa kita nak ngaji ni malaikah ya turun buat turun sakinah, ya ada rahmat. Sebab tu ulama dia doa dalam kitab rahimakallah daiman. Mula-mula dia sebut itulah a'lam rahimakallah.
Dia sebut sifat apa ni? Minta doa sama Allah Subhanahu taala wi rahmat kita. Annahu yajibu, sini wujub kifai ke wujub aini. Yajibu ya mengaji tak ada, kita sebut dua dah. Ngaji kifai, ilmun wujubi. Sini wujubi, ilmu wujubi ke ilmu kifai? Aini. Wujub aini. Naam, ahsan, wujub aini. Karena apa? Karena ia sakut ngah berakidah dengan cara umum. Dah. Ya kalau akidah dengan cara umum dipanggil cara ijmal. Ijmal dengan mesti kena ngaji. Dua syarat dah. Jadi wajib. Ya cara tak ada dalil, tak kena cari dalil, tak kena cari berkata ulama, tak kena rak syubhat. Lepas tu yang mari yang dua mesti kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, rusak iman kita. Itu jadi wajib aini. Wajib kifai ni kalau kita tak tahu tak rusak iman kita. Lepas tu ya sakut dengan apa? Sakut dengan dalil, jenis-jenis dia, sakut dengan berkata ulama, sakut dengan rudud, sakut dengan syubhat. Itu jadi kifai. Sini masalah hak Imam Muhammad Abdul Wahab sebut ni masuk dalam tiga masalah wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu. Wajib apa? Wajib aini ke wajib kifai. Tiga masalah ni ia sakut dengan tiga tajuk semua. Satu ia sakut dengan tauhid ar-rububiyah. Dua ia sakut dengan tauhid uluhiyah. Tiga ia sakut dengan mas'alatul wala'i wal bara'. Maksud wala' wal bara' ni cara kita nak muamalah orang asing, cara kita nak muamalah orang asing, orang kafir. Dah. Wala' ni mana dia kasih dia, tolong dia, muamalah dengan dia cara baik. Bara' ni benci dia, lawan dia. Tu masalah ni hak kita, ya tiga masalah semua hak Imam Muhammad Wahab sebut dah. Kita masuk dalam masalah yang satu. Tak mula-mula. Qala rahimahullah al-ula, satu masalah hak tiga tu, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Dalam masalah ula ni ia sebut tiga perkara. Satu, Allah khalaqana. Dua, razaqana. Tiga, arsala ilaina rasulan. Allah SWT menjadi kita dan Allah SWT rezeki kita dan Allah SWT bangkit hatta Rasulullah SAW kita. Tiga masalah dalam masalah yang satu tu, tiga tajuk. Baik. Satu tajuk Allah khalaqana. Allah SWT jadi kita. Ini satu lawazim, satu hak sakut dengan tauhid rububiyah. Sakut dengan tauhid rububiyah, kita kena tahu Allah SWT dia menjadi kita, dia buat kita. Jadi dalil dia dua. Dalil boleh sam'i, bisa dengar. Dalil akli. Dalil dengan cara mikir, kita mikir. Dalil sam'i ni banyaklah dalam Quran, dalam hadis. Min adillah fi Al-Quran Al-Karim, satu-satu adillah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu khaliqu kulli syai'. Tu dalil akal ada juga. Dalil akal Quran sebut juga. Walau kalau pun Quran tak sebut, dia ada cara akal dah. Allah SWT sebut dalam Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dalam surah Zariyat. Sini dipanggil dalil akal. Dalil akal yo golek yo dalam sakut paut dengan buat teh ni, hidup pe kita ni, kalau kita nak buat dalil akal kita yo tiga hak. Satu hak kita menjadi tidak ada khalik, tidak ada orang buat kita. Itu hak satu. Atau kita buat diri kita. Itu hal yang dua. Hal yang tiga, ada orang buat kita. Yujad syai'un akhar khalaqana.
Pakali kita nak guna akal kita, kita guna akal kita dah. Benda nak jadi sendiri, tak ada tuai, tak boleh jadi. Tak ada mustahil. Masalah terasak kita ni dah. Terasak kita ni. Ia tak ada jadi sendiri, ia kena ada orang buat dia. Ia tak ada diri, ia kena orang buat dia. Tu hak tu panggil labud an yakuna hunaka khaliq. Bidun khaliq tak ada. Dua tahu kita buat diri kita. Ini tak ada ke? Sebab tu ayat sebut am khuliqu min ghairi syai'in. Dia kita ni jadi tak ada orang buat kita. Am humul khaliqun, atau kita buat kita sendiri. Allah tanya. Lepas tu jawab ya hak tiga. Allah SWT tak sebut dalam ayat ni kerana dengan otak kita kalau kita mikir kita tak buat kita sendiri dan kita tak jadi sendiri, cerak kena ada hak tiga. Hak tiga dia Allah SWT buat kita. Hak tu panggil dalil aqli. Dalil aqli. Saya tulis dah. Al-qismah al-aqliyah thalatha. 3. Annana khalaqna bidun khaliq. Khalaqna bidun khaliq. Atau annana khalaqna anfusana. Kita menjadi kita diri. 3. Annahu la budda min khaliq. La budda min khaliq. Ini 3 hal. Itu dalil akli. Kita nak kecek dengan orang mulhid, orang hak ingkar ada Allah SWT. Kita ambil uslub Quran ni tanya ya. Dia mikir tu cara Quran dah. Hak tu sudah hak satu. Hak sakut dengan khalaqana Allah SWT menjadi kita. 2, wa razaqana. Dan Allah SWT beri rezeki kita. Dalam Quran ni kalau dia sebut rezeki yang bagi 2. Rezeki dua jenis dah. Satu rezeki dengan cara umum. 2 rezeki yang cara khusus. Dengan cara umum ni Allah SWT beri ke orang mukmin dan orang kafir, beri dengan cara halal, beri dengan cara haram, dia panggil am. Sawa'an halal, sawa'an haram, sawa'an lil kafir atau lil mukmin, dia panggil rizqi juga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua Allah SWT buat dalam bumi ni, Allah SWT dia beri rezeki dia. Ni kalau kita baca ayat ni kita tahu maksud sini rizqun am. Rizqun am. Rizqun am maksud apa? Allah SWT beri rezeki ke orang mukmin dan orang kafir, beri rezeki dengan cara halal dan cara haram. Dia panggil rezeki lah. Itlaq yang dua rezeki halal. Ar-rizq al-halal. Dalam ayat Quran sebut ke? Sini maksud dia rezeki halal khas lil mukminin. Jadi panggil itlaq khas untuk orang mukmin. Hak ni rezeki ni rizqun nafi', laisa fihi haram, tak ada benda haram, rezeki yang manfaat. Sebab Allah SWT sebut qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Ni rezeki yang baik, yang molek, yang halal. Qul hiya lil ladzina amanu, untuk orang mukmin fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Dia panggil rezeki ke? Panggil rezeki. Hak ni cara apa panggil dalam Quran. Patu rezeki ni ya boleh panggil rezeki maddi, rezeki maknawi. Rezeki maddi ni benar nampak. Rezeki maknawi ni benar tak nampak, tapi masuk dalam rezeki. Supaya apa rezeki maddi? Rezeki maddi ni harta. Kereta gapo ada tu panggil rezeki maddi. Rezeki maknawi tu masalah ilmu. Rezeki ke? Tapi tak nampak. Akhlak, tahu akhlak molek kita, rezeki juga, tapi panggil rezeki maknawi. Ya. Idzan al-rizq ala naw'ain, rizqun madiyyun wa huwa al-mal wa aghrad al-insan min as-sayarat wal buyut wal aradi wal aqarat, wa yujad aidan naw' thani huwa al-rizq al-ma'nawi, وهما يكونوا رزقا ايضا للمؤمن او للانسان من العلم وايضا من الاخلاق الحسنه والايمان، قوه الايمان. Iman, sempurna iman masuk dalam rezeki ke? Ya.
Dan Allah Subhanahu muallif sebut kata walam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala dia menjadi kita dan dia beri rezeki kita tapi dia tak lepas. Dia tak lepas kita apa ni? Tak hajar, tak hatta Quran, tak hatta Nabi untuk hajar kita nak ibadat dia tu, dia tak lepas. Dia hatta. Sebab tu sini dia kata walam yatrukna hamalan. Bermakna dia tak tinggal kita lah. Dia buat dalil, dia hatta Rasulullah SAW, dia buat turun kitab, ada ulama, ada kutub. Jadi Allah Subhanahu taala tak tinggal lah. Bermakna lam yatrukna. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu taala hatta Rasulullah SAW untuk apa? Tujuan dia hatta tu faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Al-maqsud bil rasul arsala ilaina rasulan. Rasul sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud sini. Arsala ilaina ma'syarat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud bila umat dakwah dengan umat istijabah. Umatul ijabah, umat dakwah tu masuk belaka. Umat dakwah tu for orang asing kafir. Umatul ijabah ni kita orang mukmin. Masuk lebih. Untuk gapo tu tujuan gapo? Tujuan nak hajar kita. Al-hikmah wa irsyadun nas. Wal athar kesan dia, gapo kalau kita turut dia, Allah Subhanahu wa taala masuk kita syurga. Kalau kita maksiat dia, tak ikut dia, Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Man ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Banyaklah dalam ayat Quran sebut wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhiluhu naran khalidan fiha. Banyaklah ayat-ayat sebut ni. Sini ya kata apa? Lepas dia sebut atau Rasul sallallahu alaihi wasallam arsala ilaina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatrukna hamalan. Lepas tu kata wad dalil. Ayat dalil. Sini kita boleh tengok cara Imam Muhammad Abdul Wahhab. Ni cara salaf lah semua. Ya cara salaf dengan khalaf dalam kitab ni ya hak ni hak dia boleh beza ni. Golek salaf kalau dia kecek gapo-gapo ya wad dalil. Ba akidah nak dalil selalu. Dalil hadis. Ada dalil Quran. Tu uslub salaf. Atau yang berkata salaf. Jadi kalau kita baca kitab ulama al-kalam, boleh yang berkata hukama. Dia guna akal. Dia tak guna dalil ni. Boleh tak gunalah. Tu satu manhaj hak salaf dah. Lepas tu dia sebut apa? Wa dalil salaf dah. Wa dalil qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah Subhanahu taala bakat hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan apa? Tujuan jadi saksi. Saksi apa? Saksi ni dua perkara. Dua hal saksi. Saksi tah dunia, saksi akhirat. Syahidan fid dunya wa syahidan fil akhirah. Dunia ni saksi mana? Saksi kata dia ni mai hajar dah. Manusia. Mai tunjuk dah benar baik. Mai tunjuk dah benar tak molek. Tunjuk benar baik so kita ikut dia. Tunjuk benar tak molek benar maksiat so kita jauh pada maksiat. Tu syahid. Yang mai jadi saksi. Dan akhirat ni saksi juga. Ya saksi ke mana? Ya saksi kita hak kita buat benar-benar tak molek tu ya saksi kata ni benar ni tak molek. Dan benar hak molek ya saksi kata benar ni molek. Amal hak kita buat tu dia jadi saksi juga. Syahidan jadi dua dah. Saksi di akhirat dan saksi di dunia. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Seperti Rasulullah Allah Subhanahu taala bangkat hatta Firaun. Hatta Musa pada Firaun, pada kaum Firaun. Soalan yang sebut sini ulama buat soalan lah untuk nak belajar mikir. Apa Allah Subhanahu taala sebut Musa, tak sebut nabi lain? Apa Allah Subhanahu taala sebut Musa sini? Apa tak sebut atau kama arsalna Ibrahim, kama arsalna Nuh,
Kama arsalna Isa, tak sebut Musa. Apa yang boleh sebut Musa sini? Dia boleh mikir buat tubik satu rahsia. Mustaqim. Kaya, Kena kasih? Mustaqim ada tak? Bagaimana? Nak tanya mustaqim. Mustaqim. Ada kedak mustaqim bahasa-bahasa ni. Kita kena ta'aruf tik dah. Nampak bila nak ngaji ni, nak kenal tik. Dia dah masuk. Okey, Fia boleh awak tik. Kashfi. Kashfi. Gila lagi mari. Kashfi. Okey. Jawab dia ada dua supo Musa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi ni ada dua supo dua panggil dua ha tu supo. Satu ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salam Allah Subhanahu taala bangkit dia hatta dia duk dengan Firaun. Duk dalam kaum orang kafir. Firaun. Lahir boleh panggil dah lahir dalam ummah Firaun. Rasulullah SAW lahir dalam ummah Quraisy. Situ supo situ. Tu satu rahsia nama sebut. Jadi lahir dia tu tarbiyah Musa dengan tarbiyah Rasulullah, tarbiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, kilahuma fi baitil kufur. Semua tu lahir duduk dalam keluarga, duduk dalam ummah bukan Islam. Kalau dia mudah-mudah luluh tu. Tu satu super dah. Wajh syabah. Asyabah tsani Firaun pun tak taat. Firaun tak taat Musa. Tak ikut Musa, tak beriman pada Musa. Quraisy pun tak taat Rasulullah, tak beriman pada Rasulullah. Jadi ada support sini sebab tu Allah Subhanahu taala mari buat contoh Firaun. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Maksud rasul ni apa? Sini. Rasulullah ke? Bi Musa. Kita nak tahu mana kata Musa? Wari Fir'aun dak pe. Mana? Ya wari Fir'aun dak pe. Ya ada kaedah tafsir sini, dia tahu. Saya nak tanya kaedah tafsir tu ya. Lepas tu nak tulis sini kita kaedah tafsir. Mana yang arif kaedah tafsir sini? Karena yang sebut rasul dua ada rasul sini. Dia sebut inna arsalna ilaikum rasulan. Rasulullah. Lepas tu dia sebut ila fir'auna rasulan. Nama tak ada sini ni. Rasul Muhammad dengan Musa. Tapi kita tahu mana kata fa'asa fir'auna rasul tu rasul maksud sini Musa. Kashfi sebut kena dah kata kerana dia sebut Firaun belum tu. Tapi ada kaedah sini. Kaedah dalam tafsir dalam kalimah rasul tu ada kaedah. Kaedah yang kata al-kaedah taqul huna al-ta'rif tu al-ahdu dzikri panggil. Ar-rasul al-ta'rif ahdun dzikri. Dzikri apa maksud dia tu? Dia sebut dah belum tu. Dia sebut dah Fir'aun rasulah tu. Rasulah dia sebut rasulah tu. Fir'aun rasulah. Dia sebut dah dia panggil al tu klik pada Fir'aun rasulah, kita boleh tahu kata ar-rasul tu Musa alaihi salam. Fa akhadnahu akhdan wabila dan Allah Subhanahu taala seksa wa Fir'aun tu
dengan cara azab teruk, dengan cara azab teruk. Akhadha wabila thaqil. Akhadnahu akhadha wabila, dan Allah Subhanahu taala seksa dengan cara teruk. Masalah yang dua, kita uti sini kerana ustaz ada hijau sikit. Lepas tu nak ambil ijazah. Selalu ada masalah, kita uti sini lah, insya-Allah lah. Kita uti di qaul al-musannif rahimahullah al-thaniyah. Anna Allah la yarda an yushraka bihi an yushraka ma'ahu ahad. Kita uti sini insya-Allah. Lepas tu nak minta kasfi buka hak ijazah. Ijazah al-isti'adah. Lepas tu minta fak belajar masuk tu tulis nama dia sepasok mula. Kita nak bagi kasfi tulis nama mula pula insya-Allah. Fak ya dah. Minta fak ya tulis nama. Akak tulis nama dah. Ya, saya nak mula dah kerana gaduh nak pergi kat lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijazah al-fataniyah fil hadith al-musalsal bil isti'adah. Ni ijazah ni untuk musalsal ni aku panggil suk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngah ha sebut qul a'udzu billah fa qul a'udzu bis samii'il 'alim lah. Hadis panggil hadis al-isti'adah. Al-isti'adah ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Hadhihi ijazati fil hadits al-musalsal bil isti'adah ujizu biha الحاضرين في هذا الدرس. أجيزهم ما أجازني به شيخي عبد الفتاح روى عن شيخي المحرسي قال شيخنا عمر بن حمدان قرأت على شيخنا السيد علي الوتري فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرأت على شيخنا الشيخ عبد الغني فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرأت على الشيخ عابد الأنصاري فقلت كذلك فقال لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو روى عن عمه الشيخ محمد بن حسين الأنصاري السندي عن أبيه محمد مراد السندي عن شيخي محمد هاشم بن عبد الغفور السندي عن الشيخ عبد القادر مفتي مكة عن الشيخ حسن العجيمي عن الشهاب أحمد الأفندي الخفاجي شارح الشفاء عن إبراهيم العلقمي عن الحافظ جلال الدين السيوطي. Jadi sanak kita ni siapa di Suyuti. An Hafiz bin Hajar, siapa bin Hajar. عن الكمال أحمد بن علي بن عبد الحق عن أبي الحجاج المزي عن صاحب تهذيب الكمال عن الفخر بن البخاري عن الحافظ منصور بن عبد المنعم عن أبي محمد العباس بن محمد بن أبي منصور العصاري عن محمد بن سعيد بن محمد الفخدادي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثعلبي عن أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي عن أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد البصري عن أبي عبد الله محمد بن عدنان الزنجاني عن أبي عثمان إسماعيل بن إبراهيم الأهوازي عن محمد بن عبد الله بن بسطام عن روح بن عبد المنعم عن يعقوب الحضرمي عن سلام بن أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود. عن عاصم tu qiraah Asim. Ya kerana sakut dengan auzubillah ni. Kita punya riwayat Hafs an Asim, ya dah ni tu ni an Asim bin Abi an-Nujud عن زر بن حبيش قائلا كل واحد من الرواه أعوذ بالله السميع العليم فيقول الشيخ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال زر لقد قرأت على عبد الله بن مسعود فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالله من السميع العليم فقال لي يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ. أجيزكم هذا الحديث كما أجازني شيخي عبد الفتاح رواه. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. ولنا لقاء إن شاء الله kita jumpa mula بإذن الله في Sabtu depan إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.